Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua para hadirin. So pada pagi ini saya Mariam binti Aizuddin akan bersama anda untuk menjadi moderator bagi slot simposium pertama. Ya. Okey, tajuk slot kita yang pertama ini adalah sebenarnya ketidakupayaan tak terlihat, fahami kesihatan mental. Bersama kita pada hari ini adalah Puan Hajah Azina Rozi binti Muhammad Rafa, seorang konsultan psikologis klinikal di Pusat Psikologi dan Rehabilitasi Atfal Jannah dan juga turut bertugas di Klinik Psikologi Hospital Pakaan Nur Hasanah di Bangi. Baiklah, untuk memulakan slot yang pertama ini, Puan Hajah Azina, boleh agaknya Puan terangkan apa itu yang dikatakan sebagai ketidakupayaan tidak terlihat dan sebenarnya siapakah yang selalunya mengalami ketidakupayaan jenis ni Puan? Mungkin saya tambah satu lagi soalan, harap tak panjang sangat, dan mungkin Puan boleh kongsikan kesannya kepada keluarga atau masyarakat dan juga negara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Mariam Aizuddin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Pertubuhan Ikram Malaysia yang sudi menjemput saya pada hari ini di dalam sesi berkenaan dengan sambutan Hari Ketidakupayaan di seluruh dunia ataupun International Day of People with Disability. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ketidakupayaan sedunia yang jatuh pada 3 Disember setiap tahun. Jadi pada tahun ini kita bersama-sama bincangkan bagaimana kita boleh memahami tentang ketidakupayaan. Apabila disebut ketidakupayaan, tadi Puan Mariam ada bertanya tentang ketidakupayaan yang tidak terlihat. Jadi macam mana tu kan, kita biasanya bila nampak je sign OKU ni, kalau kat Malaysia ni sign OKU tu gambar orang berkerusi roda kan. Jadi itu adalah sign di mana kita tahulah maknanya di situ ada perkhidmatan misalnya untuk orang yang kelainan upaya. Tapi pada masa yang sama ada juga jenis-jenis ketidakupayaan yang tidak terlihat. Maknanya kita tak tahu pun sama ada mereka ini mempunyai masalah ketidakupayaan kerana tidak ada ciri-ciri fizikal yang kita boleh nampak. Kalau ketidakupayaan yang ataupun kelainan upaya yang terlihat tu mungkin kita nampak dia misalnya ada kekurangan daripada sudut fizikal mungkin dia berjalan bertongkat ataupun berkerusi roda ataupun mempunyai ketidakupayaan ataupun kurang upaya daripada sudut penglihatan ataupun daripada sudut pendengaran ataupun daripada sudut pertuturan dan sebagainya. Tetapi di sana ada juga ketidakupayaan ataupun kelainan upaya daripada sudut mental. Ataupun ini yang kita panggil sebagai ketidakupayaan tidak terlihat. Okey, apa dia yang dimaksudkan dengan ketidakupayaan daripada sudut mental? Ada beberapa jenis di antaranya yang pertama ialah daripada sudut kecelaruan neurodevelopmental ataupun kecelaruan neuroperkembangan. Biasanya masalah-masalah kecelaruan neuroperkembangan ini dia bermula daripada sejak lahir ataupun sejak kecil. Mungkin dia memang dah dilahirkan dengan sesuatu kecelaruan tertentu, namun hanya dapat dikenal pasti biasanya apabila telah berusia 3 tahun ataupun 4 tahun. Ada juga misalnya ketidakupayaan yang memang kita telah kenal pasti daripada lahir, contohnya macam Down syndrome. Macam kanak-kanak yang ada Down syndrome memang daripada lahir lagi kita dah nampak doktor dah bagi tahu anak puan ada Down syndrome yang mana ia dimanifestasikan oleh bentuk tubuh badan dia, bentuk mukanya yang kita kata seperti moon shape, bentuk tangan dia dan kemudian kita dapati kanak-kanak Down syndrome misalnya agak lambat agak lewat perkembangannya.
Ya, dan juga semua masalah-masalah yang berkaitan dengan neuroperkembangan biasanya mereka mengalami masalah lewat perkembangan, ya, maknanya berjalan agak lambat, ya, bercakap agak lambat, ya, dan juga dia mungkin mempunyai IQ yang rendah, ya, IQ yang rendah ataupun kepintaran, ya, kita kata kecerdasan, ya, kecerdasan ataupun kepintaran intelektual yang agak rendah. Okey, ini adalah contoh-contoh masalah yang berkaitan dengan neuroperkembangan. Ya. Ada banyak sebenarnya, antaranya ialah autisma, ya, antaranya juga ialah ADHD, ya, ataupun attention deficit hyperactive disorder, dan juga masalah yang kita sebut sebagai masalah pembelajaran, ya, ataupun learning disability. Masalah pembelajaran ini pula ada beberapa jenis, ya, misalnya disleksia ataupun kecelaruan membaca, ataupun kalkulia, ataupun kecelaruan, ya, di dalam mengira, dan juga dysgraphia, iaitu kecelaruan, ya, di dalam menulis. Ya, dan pelbagai lagi masalah kecelaruan yang lain, dan juga sindrom-sindrom yang muncul, ya, di waktu kecil. Ya. Jadi ini semua masalah yang kita panggil masalah kecelaruan neuroperkembangan, ya, ataupun neurodevelopmental. Jenis yang kedua adalah masalah mental itu sendiri, ya. Contohnya seperti kemurungan. Ya, saya rasa sejak akhir-akhir ini, sejak pandemik ini, ya, bermula mungkin telah ramai yang dengar tentang perkataan depression, ya, ataupun kemurungan, ya. Yang mana ini pun adalah sejenis masalah mental yang mana mereka ini, ya, mungkin mengalami ataupun mempunyai tubuh badan yang normal, boleh berjalan, boleh bercakap, ya, boleh mungkin pernah boleh bersekolah pun, ya, pernah bekerja misalnya, namun disebabkan oleh sesuatu, keadaan tertentu mereka mengalami masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental, ya, ataupun kesihatan dari sudut kejiwaan. Ya, jadi mereka ini kita panggil sebagai ketidakupayaan yang tidak terlihat, ya, kerana daripada sudut fizikalnya mereka memang kelihatan seperti manusia normal macam kita juga, ya. Namun mereka mungkin mempunyai ketidakupayaan daripada sudut mental yang menyebabkan mereka mengalami kesukaran, ya, mengalami kesukaran untuk melakukan tugasan-tugasan harian, ya. Contohnya seperti melakukan tugasan harian tu misalnya menguruskan diri. Ya, contohnya yang paling mudah saya nak bagi misalnya mengurus diri ni lah, kadang-kadang, ya, dia susah nak bangun pagi. Susah nak bangun pagi, ya, dan kemudian susah untuk menjalankan tanggungjawab, ataupun sukar untuk menjalankan tanggungjawab di tempat kerja. Misalnya kalau di tempat kerja tu, dia susah nak fokus, ya, dan kemudiannya tingkah lakunya mungkin agak lambat, ya, agak perlahan, ya, dan kemudian mungkin dia mengalami kecelaruan. Jika yang mengalami kecelaruan kemurungan tu mungkin dia selalu menangis, ya, selalu bersedih, ya, dan kalau yang ada kecelaruan anxiety, ya, ataupun mudah cemas, ya, mudah panik, dan sebagainya. Jadi itu antara contoh-contoh masalah mental yang merupakan ketidakupayaan yang tidak terlihat. Daripada sudut beban, ataupun kesan kepada negara, dan juga kepada masyarakat, ya, kajian mendapati, ya, pada tahun 2019 mendapati masalah penyakit mental ini di seluruh negara, di seluruh dunia, ya, meningkat secara dramatik sejak 25 tahun yang lepas, dan terutamanya sejak pandemik, ya, dan kos ekonomi global, sehingga di antara 66 trilion ringgit, maknanya impak ekonomi, ya, beban ekonomi, ya, di antara tahun 2010 hingga 2030, ya, meningkat kepada 66.5 trilion ringgit jika kegagalan mengatasinya tidak diberi perhatian. Ini impak daripada sudut ekonomi lah negara. Daripada sudut keluarga, biasanya mereka yang mengalami masalah mental kadang-kadang tidak upaya bekerja, jadi ini pun menyebabkan, ya, anggota masyarakat ataupun anggota keluarga mungkin mengalami kesukaran jika yang tidak boleh bekerja tu adalah ibu ataupun bapa, ya. Ibu tidak dapat menjaga anak dengan baik kerana ada penyakit mental, ayah tidak dapat menjaga anak dengan baik kerana ada penyakit mental, ya, ataupun ayah tidak dapat pergi bekerja kerana ada penyakit mental yang agak teruk, misalnya macam skizofrenia, iaitu penyakit mental yang paling kita kata disable lah, paling tidak tidak upaya.
Itu antara contoh-contoh lah. Alright, okay. Boleh saya tanya sikit berkaitan dengan apa keadaan ketidakupayaan mental tadi kan. Biasanya siapakah yang selalu mengalami, kalau Puan boleh terangkan sedikit kot, apa berpotensi untuk mengalami ataupun kemungkinan besar berupaya untuk mengalami keadaan tersebut? Okey, faktor risiko kepada penyakit mental ni ada banyak jenis ya. Yang pertamanya adalah faktor genetik. Maknanya di sini kalau kita ada ibu bapa ataupun adik-beradik ataupun tok nenek kita pernah ada penyakit mental, maka mereka berisiko lebih tinggi lagi lah ya untuk mendapat penyakit mental. Itu daripada sudut genetik. Daripada sudut yang kedua adalah faktor daripada sudut biologi ya, maknanya mungkin mengalami masalah tertentu di dalam fungsi otak ya ataupun fisiologi otak ya, ataupun pernah mengalami kecederaan ya kepada otak, misalnya yang menyebabkan fungsi biologi otak itu terganggu ya, ataupun masalah-masalah neurotransmitter ya, hormon dan sebagainya, sebab otak kita ni kan kompleks kan ya, dalam otak kita ni ada lebih 300 jenis ya neurotransmitter, yang mana semua itu memerlukan fine tuning ya untuk dia berfungsi dengan baik. Jadi apabila ada di antara hormon ataupun neurotransmitter itu yang berkurangan ataupun berlebihan, jadi maknanya regulasi ya di dalam otak kita mungkin terjejas yang boleh menyebabkan mendapat penyakit mental. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah faktor kita panggil childhood trauma ataupun trauma di zaman kanak-kanak. Misalnya pernah mengalami penderaan ya, sama ada penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan mental ya, ataupun keadaan keluarga yang kucak-kacir lah, kita katakan broken homes ya, ayah masuk penjara misalnya, ataupun terlibat dengan jenayah ya, ataupun terlibat dengan dadah, ataupun ibu masuk penjara, ibu terlibat dengan dadah, terlibat dengan pelacuran ke ya, sindiket-sindiket tertentu dan sebagainya, yang menyebabkan keadaan keluarga itu jadi kucak-kacir ya. Jadi dan juga misalnya pengabaian juga ya, ataupun neglect. Jadi pengabaian maknanya dibesarkan dalam keadaan bersendirian, tak ada ibu bapa, tak ada keluarga ya. Mungkin duduk menumpang sekejap di rumah nenek, lepas tu nenek meninggal duduk dengan makcik, kemudian kena halau dengan makcik duduk pula menumpang rumah cikgu, kemudian cikgu pula anak dia tak suka duduk pula rumah orang lain. Jadi dia tak pernah ada satu tempat yang tetap. Ya, jadi ini semua adalah trauma yang berlaku pada zaman kanak-kanak ya, di samping penderaan-penderaan yang saya sebut tadi, termasuk juga penderaan seksual ya, jika ada berlaku rogol ke misalnya sexual harassment ya, gangguan seksual, ini semua boleh menyebabkan juga penyakit mental ya, menyebabkan seseorang mendapat penyakit mental. Alright. Terima kasih banyak Puan, very precise and concise explanation, dan kita katakan boleh kita dapat ya maklumat yang banyak daripada penjelasan Puan Hajah sebentar tadi. Okey, boleh mungkin soalan saya seterusnya boleh Puan jelaskan mengapa masyarakat kita sebagai ahli masyarakat perlu memahami dan mengambil tahu tentang keupayaan tak terlihat ni. Mengapa penting untuk kita lihat, kita tahu dan melihat atau embrace ya individu-individu yang mengalami keupayaan tidak terlihat ini. Boleh Puan terangkan sedikit? Okey, memang kita kena ambil berat lah ya tentang ketidakupayaan yang tidak terlihat ini ataupun penyakit mental. Kerana macam saya sebut tadi ya, penyakit mental telah meningkat secara mendadak ya sejak 25 tahun yang lepas, dan terutamanya lah ketika pandemik ini ya. Kalau kita lihat di dada akhbar misalnya kes-kes kemurungan meningkat dengan mendadak ya, kes-kes bunuh diri juga ya. Kalau sebelum ini mungkin kes bunuh diri dalam 30-40 kes saja setahun, tapi sejak PKP ya
kes bunuh diri meningkat berkali-kali ganda sehingga 200-300 kes yang mana ini adalah suatu yang tidak pernah terjadi sebelum ini. Apabila berlaku keadaan sedemikian, ini menunjukkan bahawa berlaku tekanannya yang hebat ataupun yang dahsyatlah kepada seseorang individu yang menyebabkan individu itu kehilangan kemahiran untuk mengatasi masalah dia. Pada zaman pandemik ni memang kita dapati ramai yang mengalami tekanan-tekanan hidup yang sukar, misalnya diberhentikan kerja, atau putus hubungan dengan ahli keluarga, ataupun berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak diduga, ataupun terperangkap dengan pendera di dalam rumah yang sama, terutamanya kalau suami pendera dan sebelum pandemik suami keluar rumah, anak keluar rumah bekerja, pergi sekolah dan sebagainya, jadi dia ada juga dia punya me time tu kata orang kat rumah kan, tetapi ketika pandemik ini mereka semua berada di rumah, jadi penderaan itu meningkat dan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan mangsa ataupun pemandiri ataupun survivor tidak dapat keluar daripada rumah untuk mendapatkan bantuan ataupun pertolongan. Jadi sebab tu kita lihat meningkatnya kes-kes penyakit mental sejak akhir-akhir ini. Oleh itu kita harus memberikan perhatian dan cakna kepada isu ini, dan apabila kalau kita sendiri berhadapan dengan masalah ini ataupun orang di sekeliling kita, ahli keluarga kita yang mengalami masalah yang serupa, dapatkan bantuan profesional. Carilah seseorang untuk kita mengadu ataupun meluahkan perasaan. Cari seseorang yang kita percayai yang boleh kita meluahkan perasaan, yang boleh mendengar masalah kita dan kemudiannya dapatkan bantuan profesional, pergi ke hospital, jumpa dengan pakar, sama ada pakar psikiatri ataupun pakar psikologi klinikal ataupun juga kaunselor yang boleh mendengar luahan perasaan dan boleh menasihatkan kita sekiranya kita memerlukan rawatan selanjutnya. Misalnya kalau perlu makan ubat ke, sebab biasanya mereka yang mengalami masalah kecelaruan mental ini, antara simptomnya ialah mereka sukar tidur malam. Malam tak boleh tidur, jadi bila malam tak boleh tidur, siang pula terpaksa pergi kerja dan di tempat kerja mengantuk ataupun di tempat kerja tak dapat fokus dengan baik. Kalau dia tengok skrin tu berjam-jam tapi kerja tak siap satu pun, ni maknanya masalah dengan fokus, dia tak boleh fokus dengan baik. Ataupun dia sentiasa teringat-ingat, terkenang-kenang masalah dia sehingga mengganggu fikiran dia sehingga dia tidak dapat berfikir dengan positif, tak dapat berfikir dengan baik, tak dapat berfikir dengan munasabah, disebabkan oleh pemikiran-pemikiran negatif yang menghantui dirinya. Jadi sebab itu perlu dapatkan bantuan profesional, sebab ini dah jadi penyakit dah. Dia bukan lagi setakat masalah je. Kadang-kadang mungkin biasalah Puan Mariam, saya selalu dengar juga kadang daripada pesakit saya, dia kata saya cuba bercerita dengan ahli keluarga tapi ahli keluarga kata janganlah ikutkan hati sangat. Kerap tu. Kan, jangan ikutkan hati, jangan ikutkan perasaan kan, bertaubat, bersabar dan sebagainya. Apa yang berlaku sebenarnya ialah benda ni dia dah jadi penyakit. Bila dia dah jadi penyakit, dia kena dapatkan bantuan pakar. Dia bukan setakat masalah yang kita boleh orang kata tu masalah yang kita boleh ketepikan sahaja. Kalau kita ada masalah, orang yang normal biasanya yang tak ada masalah mental, dia boleh prioritize. Maknanya dia boleh letakkan prioriti apa yang dia nak buat dulu, apa yang dia nak selesaikan dulu. Memang kita semua ada masalah. Memang kita semua ada masalah, tapi kita boleh letak dulu mana masalah yang lebih penting untuk kita selesaikan, apa yang kita perlu buat dulu, apa yang kita ada anak isteri misalnya yang kita perlu beri perhatian, ada suami misalnya ataupun ada ahli keluarga, ada mak ayah, ataupun kita ada urusan kerja yang kita perlu beri perhatian. Jadi kita boleh memberikan fokus tapi bagi mereka yang sudah ada penyakit mental, pemikiran mereka sudah mengalami kecelaruan. Sebab tu kita sebut ini satu kecelaruan ataupun disorder, di mana ia telah menjejaskan fungsi pemikiran yang waras ataupun pemikiran yang normal tadi. Cuma degree terjejasnya pemikiran ini berbeza-beza. Ada yang terjejas sedikit, ada yang terjejas banyak, ada yang severe. Kalau severe tu memang terjejas dengan teruk sehingga mengalami halusinasi, mengalami dilusi
ataupun delusion ya. Ini jenis-jenis psikotik lah ya, seperti yang ada pada mereka yang mempunyai ataupun mengidap skizofrenia ya, ataupun penyakit-penyakit yang bersifat psikotik lah ya, kecelaruan psikotik. Jadi bagi penyakit-penyakit yang kecelaruan psikotik tadi, yang ini memang perlu dapatkan rawatan profesional daripada doktor pakar, pakar psikiatri di hospital, dan perlu makan ubat ya. Jangan takut dengan ubat. Ini satu lagi ya, saya selalu ditanyakan tentang ubat ya. Ramai yang takut dengan ubat ya, kerana takut kebergantungan dengan ubat kan ya. Takut bergantungan ya. Takut bergantung dengan ubat ya. Sebenarnya insya-Allah dia tidak menyebabkan kebergantungan ya. Sebabnya dos yang diberikan sebenarnya sangat sedikit berbanding dengan kata tu dadah yang di pasaran lah kan ya. Walaupun dia kata ni dadah ni kan drugs kan ya, drugs. Tetapi dia dalam dos yang sangat sedikit dan dia sebenarnya mempunyai faedah ataupun benefits yang lebih tinggi, iaitu dia boleh regulate semula fungsi otak kita tadi, yang kita kata fungsi otak tu telah terjejas ya. Jadi dia membantu untuk regulate semula fungsi otak agar otak boleh berfikir secara lebih waras, secara lebih baik, dan kita mampu menikmati kehidupan yang normal. Dan insya-Allah jika anda telah pulih daripada penyakit mental, anda tak perlu makan ubat lagi ya. Jadi janganlah risau makan ubat semua itu. Penyakit mental ataupun ketidakupayaan tak terlihat ni kita boleh sembuh lah. InsyaAllah boleh sembuh. Right. Dia tak semestinya kita dapat semua hidup kan, dia boleh sembuh insyaAllah. Tapi dengan syarat kita kena rajin makan ubat kan, dan rajin datang terapi serta menjalani kehidupan yang sihat, iaitu cukup tidur cukup makan supaya otak kita tadi boleh berfungsi dengan baik. Sebab Allah jadikan otak manusia ni dia sangat kompleks ya. Dan pada masa yang sama otak kita memerlukan juga belayan dan perhatian, iaitu otak kita kena cukup tidur. Maknanya kita lah, badan kita kena cukup tidur, baru otak kita boleh berfungsi dengan baik sepanjang hari ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah itu sajalah yang berkaitan dengan inilah penyakit mental. Right. So kita telah pergi tadi satu kepada apakah itu yang dinamakan sebagai ketidakupayaan tidak terlihat. Lepas tu kita pun pergi kepada kesan dia kepada keluarga dan masyarakat serta negara lah ya. Dan kemudian kita telah melihat tentang mengapa kita sebagai ahli masyarakat perlu mengambil tahu tentang kesihatan mental ini. Dan mungkinlah soalan saya seterusnya ya, Puan Hajah, apakah yang boleh kita lakukan sebagai ahli masyarakat bila kita berhadapan dengan individu yang sedang mengalami kesihatan mental ini? Kadang-kadang mungkin ada di kalangan penonton yang mempunyai ciri-ciri pendengar yang baik. So mungkin ada individu-individu yang mempunyai keadaan ketidakupayaan mental ini datang dan ingin meluahkan perasaan ke apa ke kan. Apa yang patut kita lakukan? What should we do? Sometimes bila kita tak tahu cara, kita jadi takut, kita rasa takut apa yang respon yang kita berikan itu sesuatu yang kita tak kena atau menyerupkan keadaan individu tersebut. Okey, terima kasih, soalan yang baik ya. Yang pertama sekali saya ingin menyuruh semua ahli masyarakat ya, semua anggota masyarakat agar menambahkan ilmu kita tentang penyakit mental. Ya, sebab penyakit mental ni boleh menimpa sesiapa saja. Kita jangan rasa kita kebal lah ya, dia boleh menimpa sesiapa sahaja ya, terutamanya di dalam kehidupan moden hari ini. Ya, sebab kita dapati peningkatan penyakit mental ni seiring dengan kehidupan moden yang semakin pantas, semakin mencabar, semakin tinggi expectation ya, di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Okey, jadi sebab itulah agaknya meningkatlah ya. Dan di samping itu ada cabaran-cabaran kehidupan moden tu sendirilah ya, traffic jam ya, cabaran ataupun produktiviti ya, di tempat kerja tu kita diminta untuk meningkatkan produktiviti, meningkatkan KPI, nak capai KPI dan sebagainya. Jadi ini boleh mendatangkan stres kan ya, dan
burnout kepada ramai manusia lah ya. Jadi yang pertama kita kena ketahuilah dengan lebih mendalam lagi tentang penyakit mental, dan yang kedua kita sendiri kena belajar menguruskan stres kita dengan baik. Ya, kena kenal pasti apa dia stres ya, dan bagaimana menguruskan stres dengan baik agar kita tidak insya-Allah lah, maknanya terhindarlah daripada mendapat penyakit mental. Maknanya bila dah rasa stres sangat ke, dah rasa burn out tu, carilah seseorang untuk kita luahkan perasaan, dan juga take a break kata orang tu ya, maknanya pergilah bercuti ke ataupun ada me time ke misalnya ya, dan juga uruskan masa dengan baik, uruskan keluarga kita dengan baik agar kita dapat menguruskan pekerjaan kita juga dengan baik ya. Dan yang ketiga ialah kita belajar juga ya untuk menjadi pendengar yang baik ya, sebab kita semua hidup ni kita saling memerlukan antara satu sama lain kan ya. Jadi belajar menjadi pendengar yang baik. Macam mana nak jadi pendengar yang baik? Nak jadi pendengar yang baik ni ada 3 je tips dia saya bagi ya. Yang pertama ialah dengar dulu. Jangan cakap banyak-banyak. Bila nak jadi pendengar, maknanya kita yang kena dengar ya. Jadi dengar dulu apa kawan tu nak cerita. Ya, yang kedua dengar betul-betul. Listening listening. Ya, dengar betul-betul ni maknanya active listening lah. Dengar ya, walaupun dia dah cerita banyak kali, dengar je. Sebab kadang-kadang mereka yang ada penyakit ni dia dah tak ingat dah mungkin dia cerita dengan siapa kan ya. Kadang-kadang kita dapati cerita dia adalah cerita yang sama berulang-ulang. Tapi jangan jemu, ya, dengar saja, sebab apa yang diperlukan hanyalah telinga yang mendengar. Itu saja sebenarnya. Sebab kita tak boleh bagi lebih daripada tu. Kita bukan kaunselor, kita bukan psikologis, kita bukan psikiatris kan bagi orang biasa. Jadi hanya jadi pendengar yang baik ya. Jadi 3 tips ya. Yang pertama dengar dulu, lepas tu dengar betul-betul. Yang ketiga dengar sampai habis. Habis ya. Sebab saya tahu ramai sangat yang suka nak bagi respon kan. Bagi nasihat. Bagi nasihat kan ataupun berfalsafah lah ya. Memanglah hidup memanglah macam tu, banyak dugaan kan. Ini respon berfalsafah kan ya. Ataupun nak bagi respon nasihat ya. Ataupun yang kita tak nak lagi yang lebih teruk ialah kecaman lah. Itulah kau buat macam tu sebab itulah kau dapat macam ni. Ini respon berbentuk kecaman ya. Jadi jangan mengecam. Jangan berikan respon yang negatif. Kalau tak tahu nak cakap apa-apa, tak apa. Tapi dengar saja. Dan respon yang terbaik ialah respon empati. Macam mana nak bagi respon empati? Ialah maknanya kita acknowledge misalnya nampaknya macam teruk aja apa yang awak hadapi. Kalau saya pun tak tahu. Mungkin saya pun tak mampu hadapi perkara yang sama kan. Contohnya ya. Jadi maknanya kita acknowledge perasaan dia, nampak macam teruk, nampak macam susah, masalah awak ni nampak macam, tapi saya ada di sini ya untuk mendengar masalah awak. Jadi apa yang mereka mahukan ialah assurance selain daripada empathy ialah assurance iaitu mereka diyakinkan bahawa ada orang yang akan sentiasa sudi ya untuk mendengar luahan perasaan mereka ya. Dan kemudian kita berikan mereka sokongan yang baik, dan kalau lebih baik lagi ialah kita boleh bantu dia untuk mengharungi kehidupan yang normal. Maksudnya macam ni. Biasanya mereka yang ada masalah kesihatan mental ni dia sukar untuk berfikir tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia gembira. Ya, sebab bila dia dah sakit mental ni dia dah tak ingat dah masa bila dia happy, masa bila dia bahagia, masa bila dia gembira kan. Jadi dia akan murung dan dia akan duduk rumah, dia tak keluar rumah, dia tak jumpa orang. Ya, jadi kalau kita kawan yang baik, kita ajak dia bersia-sia ya, ajak dia berjoging ke. Exercise sangat bagus sebenarnya untuk orang yang ada penyakit mental. Tapi pilihlah exercise ataupun kegiatan senaman ke, kegiatan sukan ke yang sesuai lah dengan dirinya lah. Maknanya yang paling sesuai biasanya pada saya lah ya, ialah berjalan kaki ataupun berjoging. Tapi kalau mampu lah untuk buat lebih lagi, misalnya nak pergi gym ke ya, lebih pun bagus juga, ataupun berbasikal ke. Kalau ada basikal elok juga naik basikal lah ya. Tapi elakkan main dalam kumpulan. Misalnya main bola ke. Dia sebenarnya sukan yang bagus untuk orang yang ada penyakit mental adalah sukan solo. Maknanya dia seorang-seorang je lah. Macam jogging,
naik basikal. Alright. Tapi bersama dengan orang lain. Ya. Baru nak tanya sebab kena elakkan yang berkumpulan, lebih baik yang secara solo, tapi perlu ada peneman kot je. Ya, maknanya jogging sama-sama, naik basikal sama-sama, tapi tak dia jangan masuk competition maksud saya. Alright. Bukan apa, takut nanti dia stres pula sebab nak kena compete dengan orang. Kan misalnya kalau main badminton macam compete kan. Tapi kalau dia rasa tak ada competition, saja main suka-suka, tak apa. Tapi yang berkumpulan ni contohnya macam main bola, bola sepak ke, bola jaring ke, bukan apa, sebab kadang-kadang orang yang ada penyakit mental ni kadang-kadang dia ada masalah komunikasi. Dia tak faham apa yang orang nak cakap ke, orang gesture badan ke misalnya, ataupun dia sendiri pergerakan dia slow. Macam saya kata tadi kan, orang sakit mental ni biasanya pergerakan dia slow. Jadi kalau dia main dalam grup, misalnya main bola sepak, nanti orang marah pula sebab dia slow sangat tendang bola. Kan? Orang tak faham, orang tak faham kan. Jadi baik elakkan match yang macam tu lah. Tapi dia kena berteman jugalah, lagi bagus kalau dia berteman lah, maknanya berjogging sama-sama dengan seorang kawan lagi pun dah cukup lah. Naik basikal naik basikal dekat Tasik ke Pusing Tasik tu dengan seorang lagi kawan, jadi dia enjoy lah doing things with other people lah, sebab kita nak dia teruskan bersosial, jangan pula dia dia bersendirian kan, menyendiri. Okey, banyak input yang kita terima dan banyak juga kita mungkin sekiranya kita sendiri yang mungkin merasakan bahawa kita mempunyai ciri-ciri penyakit mental yang kadang-kadang mungkin orang sekitar kita tak perasan, mungkin kita sendiri perlu alert lah. Yang kedua adalah peranan kita sebagai ahli masyarakat jika ada di kalangan rakan-rakan terdekat ataupun ahli keluarga terdekat yang mengalami keadaan kesihatan mental inilah, penyakit mental ini. So saya rasa kita berada di hujung rancangan Puan Hajah Azlina di atas sembang santai kita pada pagi ini. Banyak sangat input-input yang berharga yang telah dikongsikan oleh Puan Hajah kepada kita semua. Mungkin boleh saya buat sedikitlah beberapa poin kesimpulan untuk slot ini. Yang pertama adalah penting untuk kita mengambil berat kesihatan mental diri kita sendiri, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita atau orang di sekeliling kita lah. Yang kedua adalah kita perlu cakna terhadap tanda-tanda penyakit mental, kerana bila kita cakna, kita boleh mengambil langkah seterusnya, iaitu berjumpalah dengan profesional. Berjumpa dengan profesional, dengan pakar yang boleh membantu kita dengan cara yang betul lah. Takut-takut kalau kita tersalah jumpa quote unquote pakar, benda lain pula yang jadi. Right. Yang keempat, mungkin yang terakhir, sebagai ahli masyarakat, bagaimana kita boleh membantu kepada individu yang mempunyai kesihatan mental yang terjejas. Yang pertama tadi boleh saya quotekan balik, dengar. Nombor dua, dengar lagi. Yang ketiga, dengar juga sehingga habis. Yang keempat yang saya boleh dapat tadi adalah empathy. Dan kelima, kita berikan sokongan kepada individu tersebut agar mereka boleh menjalani kehidupan sebagai individu normal, senormal yang mungkin. Itu yang saya kita rumuskan daripada sesi pada hari ini, pada pagi ini. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Hajah Azlina di atas perkongsian dan kesudian untuk menerima jemputan kami. Sehingga itu saya berharap agar para hadirin semua mendapat sebanyak-banyak manfaat. Kita untuk slot pertama ni saya mengucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.